Assalamualaikum semua. Kita berjumpa lagi hari ini dalam Pendidikan Islam tahun 3 bidang ibadah. Tajuk kita hari ini adalah bersuci daripada hadas. Mari kita belajar bersama-sama. Adik-adik, seperti biasa sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mari kita baca dulu objektif pengajaran kita pada hari ini. Objektif pengajaran kita adalah di akhir pembelajaran, kami dapat mempelajari konsep bersuci daripada hadas. Manakala, kriteria kejayaan kita pada hari ini adalah yang pertama, saya boleh menyebut maksud hadas. Yang kedua, saya boleh membezakan hadas besar dan hadas kecil. Dan yang ketiga, saya boleh menyenaraikan sebab-sebab berhadas besar. Adik-adik, sebelum kita teruskan pembelajaran, kita lihat dulu maksud hadas. Pernah dengar perkataan hadas? Hadas adalah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Faham kekotoran maknawi? Kekotoran maknawi ni adalah sesuatu kekotoran ataupun sesuatu yang ada pada diri kita yang kotor yang kita tak boleh capai dengan deria. Maksudnya kita tak boleh nampak, kita tak boleh pegang, kita tak boleh rasa. Tapi dia ada dalam diri kita sekiranya kita berhadas. Contoh macam hadas kecil, hadas besar, kita tak nampak kan? Kalau najis, kita nampak. Tu beza dia. Kalau najis, kita nampak ini tahi ayam. Kita nampak. Tapi ini yang dalam diri kita. Dalam diri kita, yang kita sahaja yang tahu kekotoran maknawi ini. Dan kita wajib bersuci sebelum kita melakukan ibadah. Contoh ibadah apa yang kita mesti bersuci ni? Mesti bersihkan hadas kita ni. Contoh yang pertama, sebelum kita solat. Sebelum kita solat, kita hendaklah bersuci. Bukan bersuci daripada najis sahaja, tetapi kita juga perlu bersuci daripada hadas. Hadas yang kita tak nampak, yang hanya diri kita saja yang tahu. Jadi sebelum solat, kita mesti bersuci. Contohnya kita buat apa nak bersuci sebelum solat? Mesti kita berwuduk untuk bersuci daripada hadas kecil. Selain itu, sebelum kita tawaf, kita pun wajib bersuci. Syarat dia mesti bersuci. Dan juga menyentuh Al-Quran. Sebelum menyentuh Al-Quran, kita wajib bersuci, wajib ada wuduk. Itulah maksud hadas. Adik-adik, seterusnya mari kita lihat hukum bersuci. Hukum bersuci daripada hadas adalah wajib. Mesti bersihkan diri kita daripada hadas. Hukumnya adalah wajib. Dan mari kita lihat dalil nakli yang ada dalam Al-Quran yang mewajibkan kita bersuci daripada hadas. Hadas besar dan juga hadas kecil. Daripada surah Al-Ma'idah, ni adalah dia punya dalil nakli daripada Al-Quran. Dengarkan Ustazah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Ada kalimah di situ, bersucilah dalam Al-Quran. Jadi, perintah bersuci ini adalah wajib dan ada dalilnya di dalam Al-Quran. Adik-adik, mari kita teruskan lagi pembelajaran kita berkaitan pembahagian hadas. Lihat di sini. Hadas terbahagi kepada dua. Yang kita biasa dengar hadas besar dan hadas kecil.
Di sini Ustazah ada sediakan peta pemikiran. Tengok di sini ya, hadas ada terbagi pada dua. Yang pertama hadas besar dan yang kedua hadas kecil. Ada dua pembahagian dia. Mari kita lihat bagaimana untuk bersuci daripada hadas besar. Daripada hadas besar, cara bersuci kita hendaklah mandi wajib. Nama dia mandi wajib. Masa kita mandi tu niat mandi wajib. Itu untuk kita bersuci daripada hadas besar. Manakala untuk bersuci daripada hadas kecil, kita hendaklah berwuduk ataupun mengambil air sembahyang. Seperti kita nak solat, kita ada hadas kecil. Contoh kalau kita nak solat, kita dah buang air kecil, kita dah buang air besar tadi. Jadi sebelum solat kita mesti berwuduk untuk bersuci daripada hadas kecil. Itu contoh untuk hadas kecil. Contoh untuk hadas besar, contohnya kamu setiap bulan yang perempuan kita ada keluar darah haid. Itu hadas besar. Jadi selepas suci, lepas bersih daripada darah tu dah tak keluar lagi dah, kita wajib mandi wajib. Untuk perempuan lah yang keluar darah haid tu. Dan ada banyak lagi sebab-sebab yang menyebabkan hadas besar. Ada banyak sebab. Nanti kita akan belajar sekejap lagi. Dan yang Ustazah nak kamu faham, hadas mesti ada dua. Mesti ingat hadas mesti terbahagi kepada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kalau kita berhadas besar, kita mesti mandi wajib. Kalau kita berhadas kecil, kita mesti berwuduk. Kalau kita ada dua-dua, hadas besar pun ada, hadas kecil pun ada, kena buat dua-dua sebelum kita melakukan ibadah yang wajib kita bersuci. Boleh faham ni? Baik, Ustazah akan teruskan lagi untuk slide seterusnya. Kita teruskan lagi ya pembelajaran kita. Baik adik-adik, Ustazah ada persoalan di sini. Apa yang menyebabkan kita berhadas besar? Saya sebutkan hadas besar, hadas kecil, hadas besar, hadas kecil. Apa dia hadas besar? Apa yang sebab yang menyebabkan kita berhadas besar? Apa yang kita buat? Apa yang berlaku pada diri kita sampai kita ni dapat hadas besar? Ini persoalan Ustazah. Kalau hadas kecil, kamu dah ramai yang tahu hadas kecil. Apabila kita buang air kecil, kita dah berhadas kecil. Apabila kita buang air besar, kita dah berhadas kecil. Apabila kita buang angin, kentut kan, bersentuhan lelaki dan perempuan yang bukan mahram, itu semua hadas kecil. Hadas besar ni apa pula? Kita akan belajar hadas besar ni. Cuba kamu fikirkan. Ustazah akan beri jawapan pada slide yang seterusnya. Adik-adik, mari kita lihat sebab-sebab berhadas besar. Sebab bila yang berlakunya berhadas besar pada diri kita. Kita tengok yang pertama, yang atas sekali ni. Yang pertama ni adalah keluar mani. Yang pertama keluar mani. Semua ada, lelaki ke perempuan ke sama. Apabila sampai tahap kematangan seseorang, dia akan baligh dengan cara keluar mani. Bagi orang lelaki lah. Dan perempuan pun ada juga, bukan lelaki saja. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua. Yang kedua, haid ataupun keluar darah yang pada setiap bulan bagi orang perempuan. Normalnya setiap bulan lah. Haid ni darah yang keluar dan kita berhadas besar ketika itu. Masa ni kita tak boleh solat, kita tak boleh puasa sebab kita dalam keadaan hadas besar. Dan yang seterusnya, bersetubuh. Bersetubuh ni ataupun kita panggil berjunub. Ini untuk
orang-orang yang telah berkahwin ataupun antara suami dan isteri sahaja. Yang tak kahwin, dia tak ada kena-mengena dengan yang ni lah. Ni bersetubuh antara lelaki dan perempuan yang sudah berkahwin. Tu wajib mandi wajib. Sebab hadas besar. Dan seterusnya, mati. Ni mati ni. Macam mana nak mandi kalau dah mati kan? Kalau kita mati, macam mana kita nak mandi? Boleh bangun ke? Tak boleh bangun dah. Tapi yang mandikan kita adalah orang-orang yang hidup. Sebelum kita ditanam, sebelum dikafan, dibawa ke tanah perkuburan, dikuburkan, wajib dimandikan. Sebab tu kalau kamu lihat, kalau kamu pergi majlis, kalau kamu pergi pengurusan jenazah ataupun kalau kamu pergi melawat dan ziarah orang yang telah meninggal dunia, dia akan dimandikan dahulu, barulah dikafankan. Ada cara-cara untuk memandikan orang yang dah meninggal dunia ni, jenazah tu. Nanti yang tu kita belajar lain. Jadi Ustazah nak fokus pada hadas besar dulu. Okey, dan seterusnya, wiladah. Pernah dengar wiladah? Wiladah ni adalah darah yang keluar daripada orang perempuan. Dia bukan darah haid, dia adalah darah penyakit. Darah orang sakit lah. Dia dalam keadaan hadas besar. Dan seterusnya, lagi satu, nifas. Darah nifas ni juga sejenis darah yang keluar selepas orang perempuan melahirkan anak. Lepas delivery anak tu, lepas baby, dah keluar baby. Kalau kamu tengok mak kamu, bila dah bersalin, dah dapat baby, dalam pantang, dia dalam keadaan hadas besar. Dia tak boleh solat. Sebab tu kalau kamu tengok mak kamu kalau lepas dia dapat baby, dia tak sembahyang kan. Sebab dia dalam keadaan berhadas besar. Dalam keadaan ada darah nifas yang keluar. Itu adalah sebab-sebab berhadas besar. Inilah puncanya yang kita dapat hadas besar. Ada beberapa ni, ini yang kita mesti ingat dan semua orang akan melaluinya. Kebiasaannya lah. Yang perempuan ni terutamanya yang perempuan ni 1, 2, 3 ni wajib. Yang perempuan ni biasanya ada. Darah wiladah, darah nifas, darah haid. Ni kita kena ingat betul-betul lah. Boleh dapat ni? Faham ya? Baik, kalau kamu tak faham lagi tentang perkataan-perkataan baru kat sini, ada haid, nifas, wiladah, kan? Semua ni kita akan belajar sebentar lagi dalam slide yang seterusnya. Adik-adik, mari kita lihat info tentang perkataan-perkataan baru yang kamu baru jumpa hari ini. Yang pertama tadi, kekotoran maknawi. Ustazah dah sebut dah tadi. Maksud kekotoran maknawi ni adalah kekotoran yang kita tidak boleh capai oleh dia seperti berhadas kecil ataupun berhadas besar. Yang kita tak nampak. Ini Ustazah fokus pada perkataan-perkataan baru hari ini. Yang perlulah kamu perlu tahu dan perlu faham. Itu maksud kekotoran maknawi. Dia berbeza dengan kekotoran najis yang kita jelas nampak, kita boleh bersihkan. Sangat-sangat nampak. Tapi kekotoran maknawi ni kita tak nampak. Langsung tak nampak. Kita tak boleh pegang, kita tak boleh rasa, kita tak boleh bau. Itu bezanya. Dan dia ada pada diri kita sendiri. Orang yang tahu je, orang yang diri dia sendiri je tahu. Dia ada berhadas. Apa-apa yang berlaku pada diri dia, dia je yang tahu. Itu kekotoran maknawi. Itu yang pertama. Cuba kita tengok perkataan yang kedua. Yang kedua ni yang Ustazah sebut tadi. Wiladah. Wiladah ni adalah sejenis darah bagi orang perempuan. Kita panggil dia wiladah sebab kalau dalam bahasa Melayunya kebiasaannya disebut darah penyakit. Dan kebiasaannya kat sini dia beri contoh melahirkan anak. Memang betul lah, sebelum melahirkan anak, masa kita lahirkan anak tu,
mesti ada darah yang keluar. Sama-sama dengan baby tu ada darah yang keluar. Ataupun sebelum melahirkan anak, sebelum baby kita keluar, ada darah yang keluar, tanda untuk kita melahirkan anak. Itu adalah darah wiladah. Selain daripada tu, mungkin ada penyakit-penyakit lain, contoh kanser rahim ke, dan macam-macam lah penyakit perempuan kan. Itu dia bukan darah haid tapi darah penyakit kalau kita sakit. Kena faham ni. Dan lagi satu, dia ada beza ya. Yang ni wiladah dan yang di bawah ni nifas. Darah nifas ni adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Dia tulis sini selepas. Bila kita dah bersalin, dah lepas melahirkan anak, ada lagi darah yang keluar. Yang sama baby tadi, yang sayang-sayang baby sebelum baby keluar tu nama dia wiladah. Tapi yang dah baby dah keluar, dah siap bersalin semua, dah balik rumah, dah rehat kan. Nama dia darah nifas. Ada darah yang keluar namanya darah nifas. Dia berbeza, dia tak sama Dan yang seterusnya, darah haid. Yang ini memang sentiasa ada bagi orang perempuan setiap bulan. Darah haid ni adalah darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat sudah balik. Tanda orang perempuan dia dah balik, ada keluar darah haid. Dia tak sakit, dia tak melahirkan anak, tapi darah tu keluar kerana inilah rahim, daripada rahim kita lah, rahim perempuan ni keluar sesudah kita balik. Ataupun kali pertama keluar menandakan kita telah balik. Itu darah haid. Darah haid ni memang orang perempuan kebiasaannya adalah orang yang normal lah, orang yang sihat. Dan setiap bulan akan ada selama seminggu ataupun 8 hari, 9 hari. Kadang-kadang sekejap je, 1 hari je pun dikira darah haid. Dan kita wajib mandi bila darah tu dah tak keluar lah. Bila darah dah tak keluar lagi, kita wajib mandi. Mandi hadas besar. Bila kita dalam hadas besar ni, automatik kita berada dalam hadas kecil. Itu kena ingat. Okey, itu haid. Dan yang seterusnya, bersetubuh. Ustazah dah sebut tadi ataupun kita panggil dia berjunub. Bersetubuh ni adalah melakukan perhubungan jenis suami isteri. Orang lelaki dan perempuan kan, suami lelaki, isteri perempuan. Dia yang telah berkahwin, dia melakukan perhubungan jenis, bersetubuh ataupun berjunub, dia wajib mandi wajib untuk bersuci. Okey. Dan seterusnya, yang akhir sekali yang kamu baca tadi, kita dah baca tadi adalah keluar mani ataupun air mani. Air mani ni air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Dah matang, baik orang lelaki ataupun orang perempuan bila dah matang, dah sampai tahap syahwat tu, dia akan keluar sejenis air. Sejenis air tu kita panggil dia air mani. Dan lepas keluar air mani ni, kita wajib mandi wajib. Boleh faham ni? Ustazah harap semua dapat faham. Perkataan-perkataan baru yang kamu dapat hari ni ya. Adik-adik, sebagai rumusan pada akhirnya kita lihat di sini rumusan yang pertama yang kita belajar hari ni ialah maksud hadas. Maksud hadas ialah kekotoran yang tidak dapat dilihat pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah. Kekotoran maknawi yang saya sebut tadi, kekotoran yang kita tak nampak, tak boleh lihat. Itu adalah maksud hadas. Dan yang seterusnya, kita tengok. Hadas terbahagi kepada dua. Ingat semula, hadas ada dua, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Ini yang kita dah belajar tadi. Dan seterusnya yang ketiga yang kita dah tahu, cara bersuci daripada hadas. Cara bersuci daripada hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Manakala
Cara bersuci daripada hadas kecil pula adalah berwuduk. Ustazah harap semua dapat faham pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik, kita jumpa lagi nanti. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Ustazah Hidayah. Assalamualaikum.